Salam sejahtera kepada para pensyarah dan hadirin sekalian. Hari ini, kumpulan kami iaitu 00 Works ingin membentangkan hasil bahan bantu mengajar kami bagi e-showcase KPBB Oktober tahun 2021. Bahan bantu mengajar kami merupakan KPBB bagi subjek PJAS 3063 dan subjek EDUP 3053. Nama penasihat pensyarah kami bagi subjek PJS 3063 merupakan Puan Isra binti Arifin. Manakala nama penasihat pensyarah kami bagi subjek EDUP 3053 merupakan Cik Siti Khadijaah binti Muhammad Bajuri. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Ting Wei Po, Bung Rujen, Winnie Chen Wen Wen, Ivy Chai In Wei dan Karya Azhar Ari Pudin. Hasilan produk kami bernama Konda Kondi PJ. Dalam hasilan kami terdapat dua keunikan. Keunikan yang pertama ialah membolehkan murid memanfaatkan ilmu dengan lebih efektif dan seronok. Hal ini dikatakan demikian kerana Konda Kondi PJ merupakan satu platform yang menggabungkan video call dengan peta dua dimensi. Platform ini bukan sahaja digunakan untuk perjumpaan secara visual, tetapi juga boleh bermain permainan secara maya. Keunikan yang kedua bagi hasil produk kami adalah memupuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan diberikan peluang untuk mencipta dan menggerakkan watak masing-masing. Selain itu, mereka juga boleh berjalan-jalan dalam peta 2D dan menjalani kuis serta permainan yang telah disediakan dalam setiap ruang dalam hasilan Konda Kondi PJ kami. Ruang pertama disediakan dengan satu video berkenaan tentang bahan inovasi mawjud bagi permainan Konda Kondi. Seterusnya, kami juga menyediakan satu kuis aplikasi yang work kepada murid-murid. Dalam ruang kedua pula, papan-papan penjelasan berkenaan dengan kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam permainan Konda Kondi telah disediakan. Selain itu, kami juga menyediakan satu kuis work untuk memuji kefahaman murid-murid berkenaan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari. Ruang ketiga, papan kenyataan yang menjelaskan cara dan peraturan permainan kecil Konda Kondi telah disediakan. Selain itu, aplikasian ET Puzzle juga disediakan dalam ruang ketiga untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid terhadap permainan Konda Kondi. Hasil pembelajaran kami bagi subjek EDUP 3053 iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran ialah yang pertama, menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan secara pembentangan berkumpulan. Yang ketiga ialah menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap. Manakala hasil pembelajaran bagi subjek PJAS 3063 kurikulum pendidikan jasmani dan kaedah pengajaran ialah menganalisis konsep, teori, model, sejarah, maklumat dan falsafah pembentukan kurikulum pendidikan jasmani. Seterusnya, membincangkan secara kritis kurikulum, aktiviti dan inovasi pendidikan jasmani terkini di Malaysia. Yang ketiga ialah membentangkan langkah-langkah bagi menangani isu dan cabaran mata pelajaran pendidikan jasmani. The big idea dan essential question ialah menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Yang kedua, mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani secara berkumpulan. Sekarang, saya ingin menjelaskan kerangka konsep KPBB. Bagi subjek PJAS 3063, di SKP Pendidikan Jasmani tahun 5 telah digunakan. Standard kandungan yang dipilih ialah 1.14 iaitu berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Yang kedua ialah 2.14 iaitu berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti dan kesenggaraan. Yang ketiga ialah 5.4 iaitu berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Manakala standard pembelajaran yang dipilih ialah 1.14.2 iaitu bermain permainan tradisional yang menggunakan kemahiran membaling, memukul, berlari dan menangkap seperti permainan Konda Kondi.
Manakala standard pembelajaran yang kedua ialah 2.14.2 iaitu menyatakan strategi dalam permainan tradisional konda-kondi. Yang ketiga ialah 5.4.4 iaitu menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak lawan sebagai cabaran. Manakala kerangka konsep KPPP bagi subjek IDUP 3053 ialah bab 2 reka bentuk pengajaran, bab 10 penerbitan video pendidikan dan juga bab 11 pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Lebih ideal bagi bahan inovasi yang kami hasilkan ialah guru kreatif dan kritis. Lebih ideal ini dihasilkan berbantukan kepada dua kursus iaitu yang pertama PJMS 3063 Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kaedah Pengajaran dan yang kedua IDUP 3053 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Kedua-dua kursus ini telah digabungkan dalam KPPP untuk menghasilkan satu media pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknologi, maklumat dan komunikasi yang telah dipelajari untuk menghasilkan bahan inovasi tersebut bagi subjek pendidikan jasmani. Persoalan daripada Big Idea iaitu guru kreatif dan kritis. Yang pertama ialah bagaimanakah guru boleh menjadi kreatif dan kritis. Dalam hal ini, guru boleh mengaplikasikan kemahiran teknologi dan komunikasi untuk menghasilkan satu bahan inovasi bagi subjek pendidikan jasmani untuk mengajar aktiviti dan kemahiran yang akan diajar pada hari tersebut. Dan persoalan yang kedua iaitu bagaimanakah kemahiran merancang yang betul dapat melahirkan guru yang kreatif. Kemahiran merancang ini termasuklah kemahiran seperti kemahiran seindaksi, kemahiran penutup, kemahiran untuk merancang aktiviti berdasarkan objektif pengajaran dan pembelajaran. Dan kesemua kemahiran ini telah diaplikasikan untuk menghasilkan satu bahan inovasi yang kreatif. Persoalan yang ketiga iaitu sejauh manakah teknologi dapat mencetuskan kreativiti dalam kalangan guru. Dalam hal ini, guru boleh menggunakan cara-cara seperti mengaplikasikan platform seperti WordWall, EduPuzzle, EduCandy, dan sebagainya. Dan semua platform ini adalah berkaitan dengan permainan atas talian supaya murid dapat menggunakan dan membuat latihan dalam permainan tersebut. Persoalan yang keempat iaitu sejauh manakah amalan pembelajaran kreatif dan inovatif yang terbaik mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan. Dalam hal ini sebenarnya seseorang murid tersebut akan lebih bermotivasi dan dapat menarik perhatian mereka semasa pengajaran dan pembelajaran sekiranya guru mengaplikasikan pengajaran yang kreatif dan inovatif seperti permainan yang sesuai dalam PDPR. Kemahiran yang diperoleh yang pertama ialah kemahiran mengumpul maklumat. Cara kami mengumpul maklumat adalah dengan mengedarkan borang soal selidik dalam bentuk Google Form kepada para pensyarah, guru-guru dan para guru pelatih untuk mendapatkan refleksi dan pendapat daripada mereka. Kemahiran yang kedua iaitu kemahiran ICT. Contohnya kami telah menggunakan aplikasi permainan atas talian seperti EduCandy, EduPuzzle, WordWall dan sebagainya untuk diaplikasikan dalam bahan inovasi kami. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran membuat keputusan. Contohnya kami telah memilih keputusan untuk membuat jenis aplikasi, jenis aktiviti yang sesuai bagi tajuk pendidikan jasmani tersebut. Kemahiran yang keempat ialah kemahiran menilai, di mana kami telah menilai sesuatu data-data yang diperoleh dengan menggunakan catatan, grafik dan sebagainya. Dan kami telah menilai untuk melihat keberkesanan bahan inovasi yang telah kami hasilkan. Kemahiran yang kelima ialah kemahiran menakar secara logik. Kami telah menakar dengan rasional untuk membuat keputusan yang terbaik bagi menghasilkan bahan inovasi yang paling baik. Kemahiran komunikasi, di mana kami telah berbincang untuk bertukar pendapat dan idea bagi menghasilkan bahan inovasi tersebut. Saya sambung untuk slide seterusnya. Bagi model pembelajaran murid, model yang diaplikasi belajar cara belajar. Pelajar akan belajar cara belajar supaya mereka dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran, sama ada di dalam kelas atau luar kelas, dan seterusnya berusaha untuk mencari jalan seperti menggunakan aplikasi dan kemudahan teknologi yang sesuai dalam pengajaran untuk memaksimumkan pencapaian dalam pelajaran. Seterusnya kita beralih kepada model reka bentuk pembelajaran. Yang pertama, aplikasi digital. Untuk mempraktikkan inovasi, pembelajaran bermakna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua, pemanfaatan digital, memberi nilai tambah terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, rakan pembelajaran. Murid, guru dan keluarga akan saling bekerja sama dalam menjayakan
proses KPPB ini. Dan yang keempat, persekitaran pembelajaran, memastikan setiap individu dapat mengikuti aktiviti yang dilaksanakan tanpa sebarang alasan. Seterusnya, kita beralih kepada kerangka kerja 3E, yaitu Engage, Enhance, dan Extending. Yang pertama, Engage, yang bermaksud keterlibatan dalam pembelajaran. Setiap pelajar akan lebih tertarik untuk melibatkan diri dalam kelas walaupun hanya dalam talian disebabkan kemudahan yang disediakan. Yang kedua, Enhance, peningkatan kehasilan pembelajaran. Cara pengajaran yang bervariasi dan berkesan akan memantapkan kefahaman murid terhadap suatu topik pembelajaran. Dan yang ketiga, Extending, yang bermaksud keberhasilan pembelajaran lanjutan. Sistem pengajaran pendidikan jasmani melalui teknologi boleh diperluaskan lagi dengan bermediumkan aplikasi yang telah diinovasikan. Bagi model 3R, yaitu Rigor, Relevance, dan Relationship, berikut merupakan rumusan model 3R. Bagi langkah pertama, yaitu asimilasi, menggunakan kemudahan teknologi, pelajar mencari dan menganalisis senarai aplikasi yang boleh digunakan. Langkah seterusnya, pemerolehan, menyenaraikan aplikasi atau kemudahan yang boleh digunakan bersesuaian dengan subjek pendidikan jasmani. Langkah seterusnya, aplikasi, pengaplikasian pengajaran pendidikan jasmani menggunakan teknologi dibina menggunakan aplikasi yang sesuai. Dan langkah yang terakhir, adaptasi. Murid dapat pelajari kemahiran mengikut topik secara berkesan dan sentiasa aktif walau belajar pendidikan jasmani secara dalam talian. Baiklah, saya akan menerangkan elemen pengajaran bermakna 6C. Elemen pengajaran ini telah memenuhi keenam 6C dalam diri pelajar. Yang pertama ialah karakter, iaitu sasya dalam pengaturan diri, tanggungjawab, integriti. Iaitu pelajar boleh membawa diri dalam pelbagai situasi, proaktif dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana aplikasi catatan ini boleh digunakan oleh pelajar pada bila-bila masa yang boleh membentuk mereka untuk belajar dengan lebih berdikari. Yang kedua ialah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Pelajar selesa untuk membentuk perspektif sendiri untuk menganalisis sesuatu isu daripada menggunakan perspektif yang telah dibentuk oleh orang lain. Misalnya, isu tentang tempat bermain konta-konti. Dalam perspektif orang lain ialah mereka perlu menggali satu lubang untuk permainan konta-konti ini. Jadi, pelajar boleh memberi pendapat dan idea masing-masing secara bebas untuk membuat sesuatu bahan inovasi untuk mengatasi isu ini dalam pandemik ini. Yang ketiga ialah collaboration, iaitu kolaboratif. Iaitu pelajar boleh mengambil tanggungjawab secara aktif dan secara individu dan kolektif untuk memastikan kerjasama yang berkesan. Yang keempat ialah communication, iaitu komunikasi. Pelajar memahami peranan berkomunikasi dalam mensintesis dan mencantumkan idea supaya menjadi menyeluruh dan bersepadu. Contohnya, dalam aplikasi catatan ini terdapat fungsi iaitu panggilan video dan mic. Pelajar boleh memberi pendapat dan idea masing-masing dan mengeluarkan pendapat masing-masing secara bebas supaya mendapat idea yang menyeluruh. Yang kelima ialah creativity, dan pelajar secara aktif menjana bekerjasama dan berusaha ke arah memahami ideas melalui berbagai proses dan kemahiran berfikir. Dan yang terakhir iaitu yang keenam ialah critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Pelajar mempunyai kemahiran penaklukan dan pemikiran kritis yang mantap dan termasuk membuat interpretasi, analisis, sintesis dan penilaian. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar boleh belajar permainan konta-konti dengan lebih mendalam melalui video-video, gambar-gambar yang terdapat dalam catatan yang boleh membantu pelajar untuk berfikir dengan lebih kritis tentang topik tersebut.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengalaman sepanjang mengikuti kursus EDUB 3053 dan PJMS 3063. Yang pertama ialah dapat mengaplikasikan pelbagai penggunaan digital dalam reka bentuk faham pengajaran dan pembelajaran secara maya. Misalnya, penggunaan word EDUB Puzzle digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdapat di dalam Gadgettown supaya murid-murid lebih memahami isi pengajaran pada hari tersebut. Yang kedua ialah memperolehi ilmu dalam teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Yang ketiga ialah lebih memahami tentang isi pengajaran pendidikan jasmani. Yang keempat ialah dapat membuat bahan inovasi untuk pengajaran pendidikan jasmani pada pandemik COVID-19 ini. Yang kelima ialah dapat menceburi ilmu tentang permainan tradisional kontak-konti dengan lebih mendalam. Seterusnya, saya akan menjelaskan aktiviti pembelajaran. W. Ke mana arah tujuan W memberi peluang belajar berfikir, berkongsi dan merancang dalam ruang kontak-konti PJ yang disediakan semasa PDP Pendidikan Jasmani. H. Menarik minat pelajar. Hook. Pelajar dapat belajar sambil bermain dalam perisian kontak-konti PJ, contohnya dalam word dan EDUB Puzzle. E. Membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama. Equip. Membagikan permainan tradisional kontak-konti dalam kalangan pelajar melalui perisian kontak-konti PJ. R. Menyediakan peluang untuk pelajar berfikir semula dan semak, revise. Terdapat ruang dalam perisian kontak-konti PJ untuk memberi peluang kepada pelajar menulis refleksi supaya berfikir semula dan semak. E. Pelajar diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya, evaluate. Guru mengajar pelajar untuk menguasaikan alat permainan tradisional kontak-konti dengan adanya video pengajaran. T. Sesuai dengan kepelbagaian kebolehan atau latar belakang, toilet. Perisian kontak-konti PJ ini mengelakkan keupayaan pelbagai kecerdasan dalam proses PDP seperti logik, visualisasi dan sebagainya. O. Melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan, organize. Melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan dengan mewujudkan komunikasi secara dua hala. Rumusan KPBB. Produk baharu. Penciptaan produk baharu dapat membantu murid memperolehi ilmu pengetahuan tentang pendidikan jasmani melalui multimedia interaktif. Kelebihan yang pertama ialah menggalakkan pelibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Kontak-konti PJ ini dapat menarik minat murid kerana murid dapat berinteraksi dengan guru dalam keadaan maya. Kelebihan yang kedua ialah mewujudkan komunikasi dua hala. Fungsi panggilan video dalam kontak-konti PJ membolehkan setiap orang murid di dalam ruang tersebut membuka atau menutup kamera dan mikrofon untuk berkomunikasi dengan guru. Cabaran yang pertama ialah kekurangan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Dalam konteks ini, kumpulan kami menghadapi kesusahan untuk menghasilkan produk kontak-konti PJ dengan menggunakan multimedia interaktif Gadgettown. Cabaran yang kedua ialah cara penggunaan aplikasi multimedia kontak-konti lebih kompleks. Guru perlu memerlukan masa yang lebih panjang dengan memberi penjelasan kepada murid terlebih dahulu sebelum menggunakan Gadgettown dalam pengajaran dan pembelajaran permainan tradisional kontak-konti. Cadangan perbaikan. Sebagai seorang guru, kita haruslah menceburi bidang TMK untuk memenuhi tuntutan PDP. Dalam masa pandemik ini, kreativiti guru dalam merancang PDP berasaskan TMK amat penting untuk menarik minat pelajar dan mencapai objektif PDP. Seterusnya, guru memberi penerangan kepada murid tentang cara penggunaan kontak-konti. Selepas menerangkan, murid-murid mempunyai masa yang cukup untuk mencuba bermain kontak-konti PJ ini supaya dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat dalam kontak-konti PJ ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.